kau order kan? Harapan. Harapan. Okey. Tapi tadi siapa keluar, siapa masuk? Corn tea ditukarkan dengan Kuanji. Ini kali tak pasti ada kali pertama ataupun tak, sebab kerap kali untuk Flash sebenarnya diorang memang akan meletakkan Kuanji dalam line-up sebab Kuanji adalah salah satu pemain yang veteran dalam line-up tersebut. Tapi kali ini mungkin nak go all out untuk firepower lah bagi pasukan Flash. Ya. Aku masih tergelak pandai kau Padan muka kau terjatuh dalam perangkap aku. Itulah top. Aku cakap benda apa quote aku tu kan. Aku dah lama rancang, kau je yang lalai. Aku memang lalai betul lah. Aku buat benda tu dalam bila real masa pula kau sokong ataupun letak Teams to Focus bukan daripada Malaysia ni. Selalunya kita akan buat sama-sama kan. Tapi macam tertanya-tanya, rupa-rupanya ni komplot Botak dan juga Khairul. Itu maksudnya top. Kau jangan terlampau selesa walaupun dengan orang yang paling kau rapat sekali. Wow, pengantaran hidup. Wow. Damn. Tapi Erangel, marilah kita masuk ke dalam permainan kita sekarang. Match yang keempat, kita bergerak ke dalam Erangel yang terakhir untuk hari ini. Ya, daripada Kuari, alamak, bukan flight path yang baik untuk pasukan lain daripada Malaysia, iaitu pasukan kau. Pasukan aku. Pasukan aku semua baik je sebab semuanya dekat-dekat drop spot. Sam9 boleh pergi dekat mana yang diorang nak pergi. Geek Fam tak ada masalah. Begitu juga dengan Yudu Alliance. Yang tak bias Team Malaysia sekarang ni yang bahaya. Yep. Merisau kan. Kau jangan terkejut dengan circle nanti. Itu aku dah rancang juga tu. Ui, mana boleh. Tapi rasa-rasa kalau tadi flight path atas, circle bawah. Adakah kali ini flight path bawah circle akan tarik berteka-teki di antara pulau atas dan juga pulau Skul Rozok ni? Boleh jadi sebab kita dah pun lihatkan 2 kali circle bertitik tengah di antara pulau SMB dan juga bahagian pulau utama. Itu akan menjadi persoalan terbesar saat ini. SMB kembali kosong. Nampaknya Void akan mengambil kawasan hospital dengan flight path sebegini rupa sebab mereka confirm tahu bahawa Alter Ego akan pergi ke kawasan Lipovka dan mereka tak nak ambil apa-apa risiko untuk merentasi kawasan jambatan. Dan aku dah cakap dah, aku dah plan lama dah top semua benda ni. Tapi jap, circle begini sebenarnya agak sakit juga tau. Sebab dia masih lagi berteka-teki tau. Betul. Di antara 2 kawasan. Tapi sekurang-kurangnya kau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk Stalber punya jalan tu. 7 jambatan dan 1 Stalber. Betul. Untuk rotation awal circle 1, circle 2 mungkin tak jadi masalah besar, tapi kalau circle 3, 4 masih teka-teki, itu akan ada banyak pergaduhan dekat kawasan jambatan lah. Ya, itu yang mungkin akan berlaku. Tapi Misery sekarang ni akan melakukan looting macam biasa. Walaupun flight path yang kurang baik, tapi nampak gayanya tidak berlakunya pelanggaran di antara satu sama lain. Untuk pasukan-pasukan ini pergi ke arah kawasan drop spot mereka. Sam9 sekarang ini nombor 1 tau. 38 mata. Aku tak pakai spek dari tadi. Kenapa? PMSL Grand Final Tropicana Gardens Mall 15, 16, 17 Mac untuk anda pergi. Top. Aku ingat kan. Alamak. RRQ. Kenapa kau dekat Rozok bang? Dia nak curi kereta. Wow, okey. Tapi Face Clan pun dapatkan Void. 2 kali Alter Ego turun dekat hospital, tak kena kacau langsung. Void turun terus dicari oleh pemain-pemain daripada pasukan Face Clan. Apa yang berlaku? Tapi apa benda yang kau nak cakap tadi? Tak ada, aku nampak lawak pasal engkau tadi. Aku nak cakap engkau ni makin tua, dah lah pakai rabun, takkan nak menanyuk pula. Sebab tu. Sebab kau dah pegang dah spek tadi tau. Kan, lepas tu tak dipakai. Sebab kadang-kadang tak perlu pakai tau. Tapi bila untuk tulisan-tulisan kecil, sebab TV ni agak jauh sikit kan. Jadi kadang-kadang macam tak nampak. Tapi dia, Boom dapatkan 1 penyingkiran awal. Begitu juga dengan Face. Void malang lah. Diorang main sebenarnya tak adalah teruk sangat. Dekat map Erangel tadi, diorang teka circle ke bawah. Tapi circle ni atas. Jadi nak masuk susah. Jadi itu menyebabkan diorang tak dapatkan poin yang banyak. Tapi pada kali ini, tak pasti sebenar-benarnya apa yang berlaku. Tapi dijatuhkan begitu saja oleh Face. Ya, dan RRQ tadi terkejut lah kan untuk dia curi kereta dekat situ sebab flight path sampai je ke school. Kan? Sebab school sampai dulu sebelum ke Rozok. Dan Boom ambil kereta di luar kawasan Rozok untuk mereka sampai. Dan kemudian cun-cun, asal Mamat ni ambil kereta kita pula ni? Jap. Oh tak, ini yang lain. Ini, kenapa Void dekat sini? Kenapa sampai ke dalam sangat dia loot? Ya, satu benda yang pelik lah kan.
Sebab sepatutnya diorang dah tahu dah. FaZe Clan memang turun sini dari tahun lepas lagi, dari dulu kala lagi. Dia ingat tak sampai lagi kot FaZe? Diorang nak... Boleh jadi. Tapi ya ada banyak pergerakan yang kita boleh katakan pelik lah kan untuk pusingan kali ini. Flight Path okey je. Lain strategi mungkin. Mungkin ada cobaan-cobaan untuk dapatkan kill awal terhadap FaZe tapi dimakan lah kembali. Ya, cantik daripada FaZe. Malang daripada Void. Pergerakan awal mereka yang nampaknya memberikan satu bencana untuk diri mereka. Di Xavier, awal betul mereka rotate. Okey, tak adalah awal sangat. Circle dah pun bergerak sebenarnya. Mereka daripada Pochinki, satu kawasan hot yang selalu saja dimaukan oleh pasukan-pasukan yang berada di atas-atas. Tetapi sekarang ini di Xavier, setelah 3 map, mereka baru 8 mata sahaja yang mereka kutip. Flash akan kembali ke Yasnaya setelah meninggalkan Yasnaya untuk Gatka pada game sebentar tadi. Dan kali ini mungkin akan ada gameplay yang lebih baik. Tapi Talon konsisten. Di map yang sepatutnya mereka tak boleh masuk, mereka boleh masuk di SMB tadi. Memang betul-betul gempak. Satu prestasi yang cukup-cukup cemerlang untuk kebanyakan juga sebenarnya. Kalau kita cakapkan pasal tim Indonesia kan, ada 8 pasukan dan semuanya tersebar dengan cantik dalam carta overall rankings kita. Ada yang di atas, kemudian selang 1 dengan Thailand, lepas tu 3 lagi Indonesia, selang 2 Malaysia dan beberapa tim lagi Indonesia. Dan ya, ini menunjukkan memang kualiti mereka memang cukup-cukup baik. Walaupun sebab kita selalu bising kan, alah asyik-asyik Malaysia jumpa Malaysia, asyik-asyik Malaysia jumpa Malaysia. Oh, Sam9 lawan Geek Fam, lepas tu nanti O2 pula langgar PA apa semua kan. Tapi untuk hari ini memang kebanyakan fight semua Indo lawan Indo sebenarnya. Sebab diorang ramai kan? Ya, sebab diorang ramai. Jadi benda tu memang tak boleh nak dielakkan. Itu adalah orang kata lumrah game PUBG Mobile. Benar. RRQ lakukan pergerakan, bergerak terus ke arah kawasan ruins. Alamak, baru saja disebut. Dua terjatuh di tangan pasukan yang belum ada penyingkiran sebenarnya. Mata pertama mereka terhadap Geek Fam. Aizen paling grenade dapat 1 tapi dibidik juga daripada atas, daripada di Xavier sebentar tadi. Dan NKT akan baling apa tu? Adakah grenade macam smoke? Yep, smoke yang dibaling. Memancing pergerakan saja daripada Aizen. Terkejut Geek Fam sekarang ini. Terpaku sebentar kerana mereka tidak menjangkakan 2 orang daripada mereka dijatuhkan dengan sebegitu mudah. Ya, banyak pasukan mula untuk rotate dengan lebih pantas daripada biasa. Itu The Snipes akan dijatuhkan oleh Triple F. Satu lagi yang tinggal untuk Geek Fam. Bukan game yang baik selepas waktu rehat untuk mereka. Berbaki dengan Aizen dan kita nampak arah belakang pun DX mula untuk third party mungkin terhadap fight yang berlaku dekat sini. Triple F akan ada satu bom tangan member dia sendiri sebenarnya. Tapi Molotov dilontarkan ke bahagian luar dekat Aizen akan bakar diri sendiri. Tapi DX Parajin yang akan dapatkan mata singkir itu. Geek Fam, pasukan pertama yang dikeluarkan dan dengan sangat-sangat awal mereka dijatuhkan. Rasanya double rider lah Damrud dengan Audrey tadi. Ataupun diorang dalam compound tu sudah. Tapi kena langgar sebab tak dapat mengagakkan mungkin pelanggaran daripada pasukan NKT ni. Ya, NKT pula dalam mood nothing to lose sekarang ni. 3 map tak ada mata. Jadi mereka perlukan sebanyak mata yang mereka boleh dapatkan. Dan kalau boleh agresif, apa salahnya? Kali ini nampak macam kisah yang sebaliknya mungkin akan berlaku. Wow, Zeta betul-betul last hit. Tapi dia masih lagi boleh mendapatkan knockdown tersebut. Memang kualiti lah Mamat ni. Ya, akhirnya jatuh. Untuk Void, Dimzi akan memberikan backup kepada rakan-rakan beliau. Satu daripada mereka telah pun dihabiskan secara langsung. Jadi ini situasi 2 lawan 2 untuk Void menentang dengan VPE. Maxius open sangat pick Maxius dan dia akan dijatuhkan dengan mudah oleh Stone. Tapi 1v1 juga sebenarnya. Masih 1v1 tapi revival akan lebih mudah untuk dilakukan oleh Stone terhadap Tony K. Tapi Sam9 juga sedang pun bertarung dengan Talon. Rata ke? Masih ada. Kenny dekat Rozok lagi. Ada 2 orang, Kenny dan juga Loyu. Okey. Tapi berita buruk kerana ada beberapa pemain daripada Sam9 telah pun dijatuhkan sebentar tadi di kill feed. Kita lihatkan 1 sebenarnya. Mereka dapat 1 kill. Tidak mengapa. Mata kita belum lagi diperlihatkan kepada keadaan ataupun kejadian tersebut. Tony K telah pun dibangunkan.
Kekuatan Vampire mungkin akan bangun kembali, tapi buat masa ini mereka masih kosong penyingkiran. Mereka ada 4 mata saja setelah 3 map mereka main. Void akan terus bergerak. Fokus mereka adalah untuk membangunkan kekuatan daripada 2 menjadi 3 kerana 1 orang telah pun dikuburkan. Secara pasti, secara terus Maxius baling grenade, cuba nasib andai kata dapat. Cantik, tetapi di sini dia berjaya dapat strap sebenarnya Maxius. Tony K akan bangunkan kembali rakannya. Kali ini Nuzi pun lagi diram untuk dibangunkan. Tembakan dilepaskan daripada Maxius. Membeli masa sementara rakannya dibangunkan. Tetapi dia, nampaknya 1 orang daripada mereka juga telah dibangunkan. Dijatuhkan dan sekarang Void hanya tinggal berdua. RRQ juga terjatuh dalam masa yang sama. Wow, laju. Game ni wrangle yang sangat-sangat laju untuk wrangle yang terakhir pada hari ini. Banyak pelanggaran demi untuk kemasukan ke bahagian tengah circle yang kedua saat ini. MRPX juga sedang pun bertarung dengan Boom. Wow, baru circle yang kedua. Tapi sepertinya sudah perang dunia ketiga kita lihatkan sekarang ini. Satu demi satu pergaduhan. Nampaknya pasukan-pasukan ini betul-betul mahukan kawasan yang mereka mahukan. Dan kalau ada orang, kita terus lawan. Langgar lagi. Boom. Lawan dengan Mob GPX. Dapatkan pula Mob GPX. Betul-betul lain. Wrangle yang terakhir nampak gayanya garang. Hanya tinggal 14 saja untuk circle yang kedua. Walaupun banyak compound untuk dimainkan. Mungkin disebabkan banyak pelanggaran yang berlaku. Secara pastinya kita akan dapat lihatkan hanya tinggal beberapa pasukan saja nanti. Mungkin pada circle yang ke-6 tembakan dilepaskan daripada Farajin kena. Walaupun tidak berjaya untuk menjatuhkan, tetapi sekurang-kurangnya memberikan tekanan dan juga message di situ. Farajin membidik dengan 1 M24, skop 8. Untuk pengetahuan anda, bolt action diberikan buff. Untuk update yang terbaru ini, boleh ada penetration yang lebih kepada helmet dan juga vest. Satu lagi. Of GPX, jatuh pula. Dah 3 tim dah. Belum masuk circle yang ketiga lagi. 3 tim dalam masa beberapa minit saja sebenarnya. Satu game yang sangat-sangat pantas. Tapi ini keuntungan besar untuk FaZe Clan. Sebab diorang berada di tengah-tengah circle yang kedua waktu ini. Di mana mereka hanya selangkah keluar daripada kawasan drop spot untuk berada di kawasan gudang 3 itu. Tapi Yuhai akan dijatuhkan pula kali ini daripada pasukan yang berbeza, iaitu BTR. Tempo perlawanan yang dipantaskan 10 kali ganda daripada sebelum ini. Hanya tinggal 46 orang sahaja. Walaupun sebenarnya banyak compound untuk dimainkan, banyak tempat yang boleh dilanggar, tapi banyak pasukan tidak mahukan perkara tersebut. Circle pergi ke arah kawasan hospital. Void pastinya lega juga sebab mereka ada circle yang sangat-sangat baik. Lions kena masuk daripada kawasan selatan di sini. Flash menggunakan Sky-L dengan scope 3. Ada penglihatan yang luas, tapi andai dia terjatuh, Gosu akan dihabiskan secara terus. Sukar untuk diselamatkan. Jadi ada risiko juga bermain daripada kawasan ini. Lihatkan Flash yang berada di kawasan atas. Belum lagi ada sesiapa yang mengetahui kedudukan beliau di sini. Dan dia akan turun dengan agak pantas. Mungkin Flash akan lebih tertumpu untuk berada di bahagian tengah circle. Ini yang kita katakan untuk pasukan-pasukan ini. Dia ada 2 je. Sama ada main lambat betul-betul ataupun main tengah betul-betul. Selagi dia belum dekat tengah circle untuk setiap circle yang baru untuk pop keluar tersebut, diorang memang nak ke tengah dan ke tengah dan ke tengah. Jadi itu yang menyebabkan banyak sangat fight yang berlaku pada awal. Dan 3 pasukan telah pun dikeluarkan. Circle yang ketiga kita tak dapat lihatkan sebenarnya, tapi telah pun untuk bergerak tutup. Kali ini Alter Ego akan bertarung dengan Talon. Talon, Red Face dengan 1 DBS. Dipasang scope 6 di situ. Tapi pastinya tidak akan tekan butang scope tersebut. Kerana selalunya adalah hip fire saja. Boychi dengan grenade dimasak secukup rasa. Tapi Boychi, betul-betul tinggal 1 je nyawa dia. Dia akan healing terlebih dahulu. Alva menunggu 1 orang untuk masuk. Linux juga pegang grenade. 3 orang di bawahnya. Dia akan ditembak daripada sebelah kanan. Dia akan paling grenade dekat dirinya sendiri. Tapi dia berjaya untuk mengelak. Tapi dia dapat 1. Trade yang baik daripada Alter Ego. Alva akan naik tangga ini. Dan mereka ada upper hand sekarang. Ini andai Molotov masuk dan itu yang akan dimasukkan. Alva akan melihatkan saja rakannya terbakar. Tetapi macam masih boleh untuk dia berlawan. Dan dia akan pilih untuk berlawan terlebih dahulu. Perang tetap perang. Red Face di hadapan waktu ini. 1 lontaran bom tangan. Tapi Alva kembali masuk ke dalam kawasan compound selepas dihalau oleh Misery yang menjaga daripada bahagian belakang kawasan yang dipegang oleh Red Face saat ini. Rosemary off angle position. Lontaran bom tangan yang tidak sampai tepat kepada sasaran. Hans masih menangkap rangkap.
Tapi Boy Chill sudah pun berjaya untuk dibangunkan oleh Alpha saat ini. Alter Ego tak ada masalah untuk kembali bangun dengan 3 orang sebenarnya. Dan mengharapkan Hans tidak diletupkan oleh Red Face yang berada di bahagian kawasan luar pondok itu. Info ada semua. Rosemary tahu di mana kedudukan 2 pemain daripada pasukan Talon waktu ini. Reset, bunuh dan gerak. Circle yang ketiga sekarang ini akan mula untuk mengganggu beliau. Betul. Daripada cara permainan, kita tahu Alter Ego yang akan menang. Alamak! Adakah dia tak tahu Red Face kat situ? Miscommunication sekarang ini untuk Alter Ego. Dan Red Face hampir saja berjaya untuk mendapatkan Boy Chill. Tapi akhirnya berjaya juga untuk dijatuhkan. Satu kesilapan yang hampir menghilangkan 1 orang di sini untuk Alter Ego. Tetapi Misery mungkin akan cuba untuk melarikan diri. Tapi tidak, kerana ruang untuk melarikan diri itu tidak ada. Rosemary juga melakukan kesilapan yang lebih kurang sama. Adakah ada clash daripada Misery sekarang ini? Sikit saja lagi untuk Hans dijatuhkan oleh Misery. Ada basah bom tangan. Adakah mangsa ini akan menjadi Rosemary yang akan dikeluarkan? Tapi Misery akhirnya berjaya untuk dikuburkan oleh mereka. Talon ke tangga yang ke-12 dan Rosemary bernasib baik masih bernyawa. Tapi satu fight yang cukup merisaukan untuk pasukan Alter Ego. Dalam masa yang sama, bukankah Void lepak sini tadi? Betul, Void dah pun dikeluarkan daripada permainan. Dan sekarang BTR akan berhadapan dengan Boom. Tembakan daripada Zuxi, nyawanya rendah. Tapi ada satu pertolongan daripada rakannya. Menggunakan tangga tersebut dengan cukup baik. Tapi Boom, bijak. 1 orang decoy, 1 orang datang daripada belakang. Tapi pada kali ini yang decoy itu pula telah pun dijatuhkan oleh para jin sebenarnya. Frenzy bergerak dan bergerak. Menggunakan maze ini untuk melakukan pergerakan. Menipu dan memperdaya. Tetapi sampai bila? Kerana dia sedang dikejar oleh lapar. Masuk terus sampai ke lubang cacing dicari. BTR dah ada 3 kill. Tak cukup tanah member nak lari. Tapi untuk Yami sekarang ini berhadapan dengan 3 orang BTR. Alamak, ada bom sebelah dia mungkin. What a net! Yami, gila-gila macam mana dia boleh target tempat yang tepat dan dapatkan satu knockdown. Genforce akan hilap sudah. Revival belum lagi dilakukan. Yami tiba-tiba bersemangat untuk maju ke hadapan. Tadi mereka dikejar. Kali ini mereka yang mengejar. Mencari Genforce dan 50% nyawa ditolak. Tapi Genforce satu counter yang begitu baik untuk memerlahankan dan menghentikan terus kegilaan yang Yami bakal tunjukkan tadi. Hampir-hampir. Yami seakan-akan dia rasuk sebentar tadi. Grenade dia memang lain macam. Tapi ini dia PMSL Final di Tropicana Garden Mall. Untuk anda hadir di 15, 16 dan juga 17 Mac. Pasukan Malaysia masih lagi ada buat masa ini. Kecuali, ya betul, semua masih ada sebenarnya. Kecuali Geek Fam. Dan sekarang D Xavier sedang memerhatikan Alter Ego. Alpha 7 akan melakukan pergerakan. Levi's gagal untuk mendapatkan hit yang dimaukan. Tapi ada satu pertolongan daripada rakannya untuk meletupkan terus kereta. Alter Ego sukar untuk masuk. Tapi dia bijak untuk menggunakan lereng tersebut untuk melakukan rotation. 1 hilang tetapi sekurang-kurangnya 2 berjaya masuk. Ya, 3 orang pemain dalam kawasan pondok ini. Dan Rosemary tak selesa dan dia akan terus lari daripada kawasan pondok ini. Dan tak ada kereta mungkin. Dah meletup. Sayang untuk Alter Ego. Tapi bernasib baik kawasan itu tidak seperti ada banyak pasukan. Tapi DX dapat mengidu seperti ada sesuatu yang boleh untuk beliau lakukan demi mendapatkan lebih banyak mata singkir dan terus membuka. Dan dia mungkin boleh untuk dijumpai sebab kita dapat lihat Rosemary dekat sini betul. Tapi ada seorang lagi teammate dia betul-betul dekat, iaitu Boy Chill sebenarnya. Satu pembukaan yang mungkin perlu untuk dilakukan. Kerana mereka tidak mahu untuk meletakkan semua telur dalam satu basket. Apa basket? Bakul. Tidak mahu untuk meletakkan semua telur dalam satu bakul. Dan sekarang ini Alter Ego akan menggunakan satu split yang baik sebenarnya untuk mencari informasi. Tapi Circle tarik ke arah kawasan yang berbeza. Alter Ego ada kesukaran yang amat sangat. Dan dalam masa yang sama Alliance mungkin akan melanggar SAM9. Tapi ada ground yang boleh dimainkan mungkin di bahagian hadapan mereka yang telah pun diambil oleh satu orang daripada pasukan Alliance. Lapar akan ditundukkan. Genforce juga akan ditundukkan. Peperangan berlaku. Pertumpahan darah di dalam bandar Georgiopol saat ini di mana BTR tinggal berbaki dengan hanya satu orang sahaja yang berdiri iaitu Luxi.
diperhatikan oleh 4 orang pemain daripada pasukan Pygmy. Vexi akan tertumpu ke arah pasukan Vampire yang berada di bahagian seberang jalan tersebut. Ghost dapatkan Parajin. Chuachong dapatkan Hans. Alter Ego. Satu saja lagi yang tinggal. Mungkin terlampau terbuka kedudukan mereka. Dan di Xavier mungkin dah pun keluar dari kawasan compound. Pick di kawasan high ground itu dan menjumpai Alter Ego yang memang berada di kawasan yang sangat-sangat open. Ya, mereka hanya tinggal satu saja. Dan itu mungkin Rosemary. Ya. Ya, itu adalah Rosemary dan itu adalah insan yang paling mereka mungkin boleh harapkan. Bocil sebenarnya juga boleh diharapkan, pernah juga menjadi Lone Ranger sewaktu dia cuba untuk mendapatkan mata di BTR pada tempoh hari pada PMSL lepas. Tapi sekarang ini dia sedang dilepaskan tembakan daripada Sam9 daripada pelbagai arah yang berbeza. Untuk dia masuk, dia memang kena tunggu circle ini tutup terlebih dahulu. Tapi di Xavier pun sampai. M4 scope 3, DBS juga ada. Ditukarkan kepada Red Dot. Dia akan melepaskan tembakan. Belum lagi DBS. Akhirnya DBS. 8 peluru. Belum reload. Tembakan baik. Cantik. Dapat satu. Mencari yang kedua. 6 lagi peluru untuk digunakan. 5-4. Dan sekarang ini tidak ada grenade untuk dirinya. Tapi sebaliknya untuk Lamborghini ada 3 grenade untuk digunakan pakai. Tapi ini masih perlawanan 1 lawan 1. 2 peluru. Peluru habis, dia tak reload. Sayang sekali. Gagal untuk mempertahankan kawasan ini. Kalau di reload awal-awal tadi boleh. Ya, sedikit terburu-buru daripada Boychill. Tapi untuk ini BTR akan melanggar flash. 2 lawan 2 sekarang ini sebenarnya. Tapi backup sampai daripada Conti dengan awal. Dan yang menjaga kawasan tingkat 2 itu dengan baik. Dan BTR ditolak keluar ke tangga yang ke-9 dengan hanya 4 mata singkir. Flash, pertahanan yang baik. Tetapi sekarang ini Pygmy akan menjaga mereka, manakala untuk DX bermain di bahagian hujung-hujung circle sahaja. Tapi dengan ground yang mereka ada saat ini, banyak info yang mereka boleh dapatkan. Betul. Dan sekarang ini 8 pasukan saja lagi yang tinggal. Sam9 ada 2 di kawasan compound tersebut. Yudo Lions belum lagi mengambil keputusan untuk melanggar compound itu. Kita akan lihatkan circle akan pergi ke arah mana. Kelihatan seperti siapa tu warna biru di kawasan tengah? RRQ ke? Vampire. Ya, Vampire. Dan nampak macam kali ini game untuk mereka. Kalau circle tarik ke arah mereka, kerana banyak pasukan yang juga akan menjaga jika ada pasukan lain yang cuba untuk masuk ke dalam kawasan compound tersebut. Ada burst fire yang dilepaskan cuba untuk menyuntik bak kata kita. Tetapi sekarang ini Pygmy masih lagi cuba untuk mendapatkan beberapa kejatuhan sebelum mereka mahu untuk melakukan push mungkin. Tapi sekarang mereka kena melayan terlebih dahulu. Kunjungan hormat daripada Flash. Ya, 3 lawan 2. Vexi dan juga Billboard diarahkan untuk menjaga kawasan belakang saat ini, di mana Gosu kedudukannya telah pun diketahui. Circle yang ke-6. Circle yang ke-6. Milik siapakah ia? Milik Vampire. Tapi Alliance ada satu ground yang baik untuk mereka pegang. Mungkin ada banyak compound juga boleh untuk dimainkan. Satu entry mudah. Sam9 mungkin akan dijaga oleh Alliance. Adakah mereka akan memilih compound ataupun apa? Tapi Sam9 akhirnya berjaya untuk dijatuhkan oleh Alliance. Mereka mengintai kawasan compound tersebut daripada tadi. Compound tersebut bukan circle dan akhirnya Kenny berjaya untuk dijatuhkan. Leon melepaskan tembakan. Rupa-rupanya Kenny berada di kawasan luar. Mungkin ada inisiatif untuk keluar sebentar tadi. Dan Gosu meletukkan Gosu. Akhirnya Pygmy dapatkan kejatuhan tersebut. Peluang untuk Pygmy menang fight ini. Tapi ada yang mendatang. Macam DX akan datang untuk melanggar. Tidak sebenarnya. Kalau lihat dari minimap, mereka tak jadi langgar. Terus masuk ke bahagian tengah circle. Adakah ini tindakan wajar? Langgar VPE. Ya. Tapi sekarang ini Vexi. Depan dia ada 2 orang. Conti dan juga Yang masih lagi bernyawa untuk pasukan mereka. Billboard perlu untuk diangkat. Bom tangan daripada Vexi. Kena kepada sasaran tapi tidak terlalu tepat untuk dia dapatkan knockdown terhadap pihak lawannya. Rakan beliau juga sedikit jauh untuk memberikan apa-apa bantuan. Vexi, lontaran bom ini kena dapat jatuhkan. Dan Vexi perlu untuk cari satu saja lagi pemain yang berbaki daripada pasukan Flash. Tapi yang dah bersedia dengan bom tangan ini. Vexi bernasib baik. Tapi itu dia clutch yang cantik daripada pasukan Pygmy. Calm and compose. Tenang is good. Itulah moto mereka. Lamas yang sama juga Sam9 telah pun berjaya untuk dikeluarkan sebentar tadi. Mungkin oleh Alliance, tapi ada tembakan juga daripada Face untuk mencari Pygmy yang kesukaran untuk masuk ke dalam kawasan circle. Alliance tidak memilih jalan mudah sebenarnya untuk masuk. Sebaliknya mereka memilih untuk melakukan farm kill terlebih dahulu terhadap penduduk di kawasan hospital tersebut. Klub dapatkan NKT, pembalasan dendam mungkin terhadap kejatuhan NKT lakukan kepada Geek Fam pada awal-awal game sebentar tadi. Diharapkan menjadi daripada Alliance dan kill tersebut berjaya itu didapatkan oleh Kluk ataupun adik Kluk pada saat ini.
Semua akan fokus kepada NKT kerana mereka tahu NKT takkan dapat keluar. Tapi ada kereta yang dihidupkan, mungkin berjaya. Ada 2 orang yang perlu untuk diletakkan trackingnya. Tapi Triple F backup yang cukup baik dan NKT boleh masuk ke dalam kawasan circle. Ya, 2 pemain lolos masuk dan melanggar kawasan kompon yang betul berada di tengah-tengah kawasan circle. Jimmy sekarang ini berjiran dengan Joe Brenky dan Joe Brenky memegang satu bom tangan sebentar tadi sebenarnya. Kalau dia jatuh, Revival memang sangat sukar. Dan U2 Alliance akan kehilangan kedudukan mereka dalam kawasan circle sebenarnya. Tapi keempat pemain masih lagi ada. Triple F dinantikan oleh adik, tapi adik akan memilih untuk bergerak perlahan masuk ke dalam kawasan circle. Rakan-rakan beliau menanti waktu ini. Split yang sangat-sangat jauh bersama dengan rakan beliau. Tapi Keluk akan menghabiskan Triple F. NKT berbaki 2. Nampak macam kucar kacir tapi nampak juga macam menjadi. Jimmy boleh membidik dekat kawasan-kawasan tengah ni yang NKT tengah lepak. Dalam masa yang sama dia juga macam dah chop kawasan bangunan tersebut. Dan dia berhadapan hanya dengan 1 orang saja. Grenade yang sangat baik melantun dalam kereta tersebut dan terus masuk ke dalam kawasan compound. NKT hanya tinggal 1 tapi ada grenade yang akan ditarik sekarang ni. Leon Dizzy masuk ke dalam dan dia akan dijatuhkan. Malang untuk Lions. Keluk kena berhati-hati. The God ada DBS 12 peluru. Molotov cocktail dibaling tapi The God belum lagi berjaya dijatuhkan. Mereka kena cepat kerana semua orang sedang melihatkan mereka. Adakah sekali lagi Lions akan kehilangan chicken dinner yang paling penting nampak gayanya. Grenade ditarik. Okey, kita boleh harapkan Keluk tapi Jimmy telah dijatuhkan oleh Pick Me. Keluk dalam bahaya. Grenade yang baik, lantunan yang sempurna. Perfect untuk Lions dan sekarang ini misi untuk menyelamatkan rakan mereka mungkin boleh untuk dilakukan tapi Face Clan mahu untuk pergi ke arah Lions juga. Adakah pelanggaran akan dilakukan? Nabi Morman sempat untuk dijatuhkan oleh Levi sekarang ini. Masih dalam kenderaan, berhenti di luar circle. Kenderaan meletup sebenarnya. Dan mereka terpaksa sekarang ini untuk berjalan kaki kalau nak masuk dalam circle. Morman akan dihabiskan oleh Joe Brenky. Betul-betul on form lah Joe Brenky daripada Pygmy. Dia jatuhkan Jimmy. Dia buang pemain U2 Alliance yang paling jauh. Dan melumpuhkan kawalan circle yang didapatkan oleh U2 Alliance sebentar tadi sebenarnya. Tapi Face Clan macam ada cara untuk mereka masuk ke dalam kawasan circle. Menggunakan bahagian kiri tersebut. Olio kena memperhatikan kawasan Face Clan sekarang ini. Ini sahaja halangan mereka untuk mendapatkan chicken dinner. Jika Face terjatuh, maka Alliance boleh memerhatikan ramai orang yang akan gagal untuk masuk ke dalam circle. Alliance menjaga chicken dinner ini, menjaga circle ini untuk mendapatkan chicken dinner. Seharusnya ini adalah chicken dinner mudah untuk mereka. Leon Dizzy cuba untuk menjatuhkan pemain daripada pasukan DX. Joe Brenky lihat di map, dah pun bergerak masuk, lincah, licik. Pemain daripada Pygmy untuk bermain dengan lebih konsisten. Face dihidu oleh VPE yang masih lagi bernyawa dalam permainan dengan 4 orang pemain. Mereka berjiran dengan DX. Nak tak nak, mereka perlu untuk menjatuhkan satu sama lain demi kemasukan mudah ke bahagian dalam circle yang ke-7. Tapi Face Clan makin lama makin rapat dengan U2 Alliance. Tony K meletupkan Chua. Onzen sedang pun heal up. Adek Luke dah tak sabar, ada langgar terus ke hadapan. Tapi Mela yang membakar Onzen sebenarnya. Onzen dihabiskan oleh Olio. Mela saja yang perlu untuk dicari. Tapi Adek Luke dijatuhkan. Perlu untuk reload. Jangan biarkan Adek terjatuh. Dan sekarang ini Mela dengan DBS. Banyak betul damage diberikan tapi berjaya untuk mereka keluarkan Face Clan. Revival akan dapat dijalankan sekarang ini. Perlu untuk fokus untuk VB dan juga DX. Ya, ini mungkin chicken dinner paling mudah untuk Lions. Mereka hanya kena berhati-hati dengan Pygmy saja, tetapi Vampire juga tidak mahu untuk berdiam diri. Mereka mahu untuk mendapatkan Xavier. Beberapa letupan grenade berlaku tetapi Vampire masih lagi berjaya untuk hidup dan akhirnya dijatuhkan oleh Leon Dizzy. Penjagaan compound yang sempurna sekali lagi daripada Lions. Pygmy memperhatikan daripada bahagian kiri. Leon Dizzy ada grenade tapi dia akan memerhatikan saja kerana sekarang ini Vampire tak ada circle. Tak ada circle dan tak ada ground untuk dimainkan di bahagian hadapan mereka saat ini. Shuab cuba untuk mengangkat rakan beliau. Revival tetap akan juga dijalankan walaupun 10 saat saja lagi yang berbaki. Joe Brenky tersenyum saja melihat pergaduhan di antara pasukan-pasukan yang berada di hadapan beliau. 7 kill secara total ada dalam poket untuk Pygmy. Boleh menjadi duri dalam daging untuk kemenangan yang hampir pasti untuk Alliance. Perlu untuk dirisaukan, perlu untuk dititik beratkan. Tapi Joe Brenky macam nak cari pemain-pemain daripada pasukan Vampire terlebih dahulu kerana mereka akan berlari di kawasan yang terbuka ini. Peluang yang manakah Joe Brenky akan ambil? 3 bendera berbeza pada saat ini. Thailand, Malaysia dan juga Indonesia. Tapi Keluk membidik tepat, merendahkan nyawa 2 orang daripada Thailand ini. Dapat 1
mencari yang kedua. Satu lagi terjatuh di tangan Zone. Vampire diambang kemusnahan. Lions diambang chicken dinner mereka. 10 penyingkiran telapan mereka berjaya dapatkan. Satu orang saja lagi daripada Vampire. Satu orang saja lagi daripada Pygmy. 3 lawan 1. Dan info ini mungkin ada untuk pasukan Alliance. Tapi Joe Branky daripada bahagian sudut kiri untuk Alliance, dia ada satu view yang sangat mudah untuk menjatuhkan pemain-pemain daripada pasukan Alliance. Tapi Nozi ditembak. Tapi Nozi adakah dia akan pilih untuk jatuh ke tangan zon biru? Nampak seperti tidak, masih bernyawa. Tapi Olio akan dapatkan Nozi. Mantap. 3 lawan 1. Kali ini Alliance tidak akan sia-siakan peluang ini dan cuba untuk mendapatkan kemenangan. Leon Dizzy gelecek-gelecek dengan kenderaan bagi beliau dan chicken dinner untuk Malaysia kali ini daripada Alliance. Cantik daripada Alliance. Kali ini tidak mahu untuk mensia-siakan peluang yang mereka dapatkan. Berbelas penyingkiran pada sehari ini. Alliance kembali muncul setelah membazirkan peluang chicken dinner pada match ketiga sebelum ini. Ya, baik daripada mereka, setiap decision making yang mereka buatkan menjadi, dan kalau Olio tak menang